Oke, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Oke, so kita akan sambung pada Time Attack Challenge 2. Oke, macam mana untuk task untuk Time Attack Challenge 1? Adakah anda telah complete? Oke, so siapa yang dah telah complete tu, saya ucapkan tahniah dan anda boleh teruskan kepada Time Attack Challenge 2 atau kita panggil TAC 2 yang mana sebelum ni 2 lilin. Oke, sekarang TAC 2 ada 3 lilin. Kedudukan yang diberitahu adalah F2, F4 dan F6 dalam masa 3 minit. Okay, so macam mana kita nak mencorakkan kita punya pergerakan robot pada task TSC2? Okey, ini adalah carangan untuk laluan yang boleh dilalui tetapi tidak terhad kepada untuk anda. Okey, so maksudnya anda boleh gunakan apa-apa idea ataupun apa-apa cara pun untuk anda lengkapkan dengan pastikan semua lilin dipadamkan dan anda bergerak pada laluan hitam yang diberikan. Okay, so contoh di sini, kalau kita tengok di sini, kita bergerak daripada kotak kita start, kita pergi kepada yang nombor 3 dahulu. Kita akan tembakkan angin dan padamkan api pada lilin nombor 3. Okay, seterusnya kita akan ke belah kiri. Kita akan pusing kanan untuk padamkan lilin nombor 2. Okey, kemudian kita ke kiri dan kita terus ke F2 dengan pergi terus dan ke kanan. Okey, seterusnya kita akan padamkan lilin pertama, kemudian kita akan reverse ataupun pusing dan terus balik semula ke dalam kotak kita. Okey, sebenarnya itu cara simple yang mungkin anda boleh rujuk dan mungkin boleh jadikan rujukan anda. Tetapi sekiranya ada cara lain, anda boleh buat mengikut cita rasa anda. Mungkin cara anda itu akan membuatkan tempoh masa akan lebih singkat. Okey, so jom kita mulakan daripada awal. Okey, kita akan buka kita punya Tinkercode. Okey, pastikan anda runkan Tinkercode anda pada version 3.0. Okey, seterusnya kita perlu buatkan blok ataupun anda boleh rujuk pada blok-blok yang terdahulu. Okey, tapi saya akan tunjukkan daripada mula, iaitu kita perlu ada setup controller. Kita perlu ada LED. Maksud kita nyalakan lampu, kemudian kita akan ambil rush manual calibrate, kemudian kita duplicate dan kita offkan lampu. Okey, so ini maknanya kita menggunakan tanpa bunyi buzzer lah. Kalau kita nak buzzer, kita nak bunyi, kita boleh ambilkan buzzer dan letak di sini dan tukarkan kepada pin nombor 9 dan duplicate dan letakkan pin nombor jadikan dia off lah. Okey, ini untuk calibrate. Okey, kemudian kita akan gunakan logic iaitu if. Dan kita tukarkan jadi ada if else. Masukkan else dan kita tukar. Kemudian kita akan ambil blok iaitu logic untuk equal. Seterusnya kita akan ambil iaitu mat equal 0. Okey, seterusnya kita akan memanggil button 1. Sini. Okey, bila kita gunakan button, kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu sebelum menggunakan button, iaitu rush rate button. Okey, so ini sajalah untuk berkenaan dengan bila kita tekan robot tu bergerak. Okey, seterusnya kita akan pergi ke blok iaitu kita kena ada stop dulu. Okey, make sure bila tekan lepas habis dia akan stop. Okey, jadi kita akan pergi pada blok yang pertama iaitu rush junction. Okey, so kita jadikan rush junction seperti ini. Okey, so maksudnya kat sini anda boleh nampak kita dah ada kita punya pergerakan yang mungkin boleh diguna pakai pada tempoh hari. Okey, so maksudnya kita dah pada sebelum ini pun kita menggunakan F2. Okey, so sebenarnya kita dah boleh gunakan daripada kita punya program yang lama dan kita tambah baik saja. Okey, so macam mana kita nak tambah baik? Okey, contoh saya akan ambil itu, saya akan load. Okey, so saya akan ulangkan balik. Okey, so saya ulang semula. Okey, so macam mana kita nak tambahkan balik coding daripada coding yang kita simpan, masukkan ke dalam coding kita. Okey, so caranya adalah anda biarkan coding anda yang anda telah buat dalam ni. Okey, anda tekan open file dan cari file folder yang ataupun file yang telah anda simpan dan anda panggil dah open. Okey, ketika mana keluarkan error ni waktu anda tekan ataupun anda loadkan file
Jangan klik OK, kerana kalau anda klik OK, anda akan removekan coding yang lama. So apa yang perlu buat adalah anda klik cancel dan coding akan diletakkan berampiran ataupun bertindih dengan anda punya yang lama. Nampak begini. So coding anda asal di adalah sebelah kiri dan coding yang kita import ataupun yang kita ambil adalah di sebelah kanan. Nampak, kita ingat. Okay. So inilah coding yang lama yang telah anda ambil. Okay, sekiranya ada masalah untuk export ataupun load file, anda boleh right click di bahagian atas sini, right click dan tekan reload. So reload, bila dah reload, kemudian anda ulang semula untuk dapatkan file yang ada simpan lah. Okay, baik. Okay, so saya nak tunjukkan sini adalah benda yang perlu yang anda tahu, iaitu tugasan yang terakhir adalah kita menggunakan kipas, yang mana kipas tersebut pada kedudukan begini, pada F2, dan kita akan buatkan pergerakan yang sama juga pada permulaan untuk time attack 2 ataupun time attack challenge 2. Okay, so apa yang perlu buat adalah anda sebenarnya boleh ambil terus daripada sini. So bermaksud kat sini anda boleh dapatkan balik yang asal. Contoh yang ini ke depan, ke depan, ke depan, dan dia akan berhenti dan kipas akan hidupkan, kipas akan dimatikan dan akan turn left. Okey, maksudnya proses yang sama dan kedudukan yang sama yang anda boleh ambil daripada sebelum ini. So apa yang perlu buat adalah anda boleh buangkan yang bawah yang dahulu. Okay, cara anda buang adalah anda nampak tong sampah di bahagian bawah ini, ataupun anda boleh buang di sebelah kiri ini. Contoh saya buang. Okey, nampak dia hilang. Okey, ataupun anda boleh buang balik. Okey, saya buang dekat tong sampah ni sehingga tong sampah ni terbuka, baru dia akan hilang. Dia akan bunyi sedikit dan dia akan hilang. Okey, so kat sini pula anda dapatkan ataupun anda starting daripada mula ni, daripada delay ni, anda boleh ambil dan anda letak terus di bahagian ni. Okey, maksud anda akan ada maksud anda gunakan coding daripada lama. So yang ini anda boleh buang lah. So buang. Okey, ini adalah proses yang sama. Macam tu. Okay, jelas Okey, atau ada cara proses yang paling senang. Bila anda buka tinggal kod daripada kosong, anda terus load file anda. Okey, saya reload semula. Okey, so anda boleh loadkan file anda. Anda keluar macam ni. Okey, so maksud anda menggunakan coding daripada task 1 atau TXT 1. Kemudian proses ni akan sampai dekat sini, iaitu sampai dia blow kipas pertama yang dia akan off kan. Okey, kat sini, daripada sini anda buang. Begitu. Sini kita hanya menggunakan benda yang atas ni saja. Ataupun kita permulaan kita adalah daripada atas TXT 1 dan kita akan sambungkan pada proses seterusnya lah. Okey, tapi sebelum saya nak ke arah yang lain, so kita kena test balik coding untuk proses ni betul tak dia mengikut pada laluan yang betul, pergi sampai F2 dan kemudian dia akan ke kiri. Okey, so anda nampak proses coding akan lebih mudah bila anda dah faham cara nak gunakan robot rush. So kita update dan kita akan upload. Okey, pastikan anda cuci tayar anda supaya lebih kelihatan, lebih cekam. Sebab kalau terlalu banyak kotor atau terlalu banyak habuk akan buatkan friction ataupun geseran ni akan lebih licin. Okey, so perlu anda pastikan tayar anda dalam keadaan bersih. Okey, so kita akan on kan dan buat kalibrasi. Calibration. Okey, so anda akan letak pada tempat yang sama dan tempat yang kedudukan yang sama juga macam TXT 1. Okey, so kita akan mulakan 1, 2, 3. Okey, pastikan relay tidak nyalakan lagi kerana anda perlu buat coding yang lengkap, barulah api dihidupkan. Okey, so anda nampak kedudukan yang sama dengan menggunakan coding yang daripada TXT 1. Okey, so seterusnya kita akan buatkan satu pergerakan, iaitu dia akan pergi kepada sini dan pergi kepada sini. So anda akan ada dua T-junction yang robot perlu lalui. Okey, jom kita try dekat Tinkercode. Okey. Okey, so untuk coding ataupun kod yang sambungan daripada selepas kita dah turn ke kiri pada F2, okay, anda boleh sebenarnya copy daripada ni, anda akan jumpa dua junction. Okay, so ada dua junction yang perlu robot lalu. Okay, kita akan buat junction pertama. Okay, junction pertama. Okay, dan kita ada junction yang kedua. Kita copy dan kita letakkan di bawah ni. Okay, maksud junction pertama dia akan jalan terus. Okay, junction yang kedua. Okay, so mana dia akan bertemu pada F6.
dia akan bertemu kepada F4. Okay, so action kita adalah, kita tahu action kita adalah right at C. Okay, so line speed anda kena pastikan kelajuan yang terbaik. Okay, ini adalah anda perlu buat perubahan ataupun adjustment yang perlu anda buat, iaitu timer forward, action speed dan timer action. Okay, so nak senang, anda boleh rujuk pada TAC1 yang mana anda telah buatkan cubaan berapa nilai yang terbaik. So saya akan gunakan nilai daripada TAC1. Okay, timer forwardnya adalah 150, time action speed adalah 100, timer action adalah 320. Okay, jangan saya tahu, saya ada simpan hanya kat bawah ni. Okay, untuk right center 150, 100, 320. Okay, so anda boleh abaikannya. Okay, untuk ini sebenarnya saya buat rujukan kat luar kerana saya disablekan dia. Sebab bila saya disablekan dia, dia tidak akan digunakan. Tapi kalau saya enablekan dia dengan warna hitam, maknanya coding itu akan termasuk. So kalau boleh anda nak simpan ataupun nak letak di bawah, anda disablekan saja. So dia tidak akan ganggu lah coding-coding anda di atas. Okay, so coding anda hanya fokus pada sini saja. Okay, saya gunakan time forward 150, action speed 100, time action 320. Ok, kemudian saya akan nyalakan kipas dan saya akan buat posisinya ke kiri balik. Ok, nampak proses yang sama dan benda tu berulang. Ok, tapi saya nak tunjukkan satu benda pada TAC2, iaitu function. Ok, function ni adalah satu kata nama ataupun satu kelompok yang mana kita buatkan satu nama khas untuk dia dan kita hanya panggil sahaja. Ok, contoh saya buat. Okay, saya rujuk elok-elok ya. Saya ambil satu function sini. Saya letak di sebelah kiri. Jauh sikit Okay, saya letak sebelah kiri ni. Saya namakan dia sebagai fan activate. Okay, semua nampak ya. Saya letakkan nama dia fan activate. So, maksudnya apa-apa benda yang kita panggil selepas ini, contoh saya letak nama dia. Okay, kat sini akan wujud nama fan activate. Okay, so bila saya panggil dia kat sini, automatik apa-apa sebarang coding ataupun sebarang blok yang ada dalam ni akan dibuat oleh ataupun akan dilakukan. Maksudnya hanya satu nama ni kita panggil, proses ini akan dibuat berulang. Okay, contoh apa yang berulang kita nampak. Okay, ini kipas on dan kipas off. Okay, ini benda yang berulang yang kita akan jumpa. Okay, so saya akan pisahkan dahulu. Okay, saya akan tarik dua luar kat sini. Saya akan letak balik kat sini. Okay, kemudian yang ni saya akan masukkan dalam ni. Okay, nampak So saya akan panggil block function yang akan menggantikan ini. Okay, nampak? So kat sini anda boleh nampak, bila anda gunakan function satu nama yang khas, anda tidak perlu berulang kali untuk meletakkan fan on, delay ini, fan off, lepas tu inilah. Okay, benda tu akan diguna pakai atau berulang. So lepas ni kalau anda nak onkan kipas, anda hanya panggilkan fan activate sahaja. Okay, itu proses yang kita panggil function. Okay, sama juga dengan proses ke kiri kanan. Ke kiri dan ke kanan ini mungkin bergantunglah kepada perubahan ataupun kedudukan robot tersebut. Tapi kalau benda tu boleh jadi benda yang sama, anda boleh guna pakai terus, jadikan dia sebagai function dan tulislah nama dia turn left, turn right ataupun reverse ke forward ke, anda boleh gunakan dia. Okay, itu untuk menjimatkan ataupun mengurangkan cara coding anda supaya lebih sistematik dan lebih tersusun. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu kompleks ataupun benda-benda yang berulang-ulang. Okay, so kita dah masukkan. Kita forwardkan dia pada simpang pertama dan kita turn right pada simpang kedua. So kita boleh try upload. Okay, kita akan mulakan. Nampak kipas dipandang dan kipas dihidupkan dan untuk mematikan api tersebut. Okay, so apa yang kita buat lah, kita perlu ke kiri semula. Okay, so kita tengok pada kedudukan tersebut mungkin tidak terlalu sekata ataupun tidak terlalu baik. So anda boleh perlu buatkan dia satu perubahan ataupun satu pusingan ke kiri. Okay, so kita boleh gunakan yang di atas ni. Kita duplicate, letakkan dia. Dan kita duplicate sama juga untuk ke kiri. Okay, kita nampak macam ni. Okay, itu anda kena pastikan yang mana bila anda turn ataupun ketika mana robot bergerak ataupun menghadap kipas pada kedudukan right at center.
So pastikan kipas tersebut kena ataupun tiup pada api lilin tersebut. Kalau tak tepat ataupun kedudukan yang tidak cantik, anda perlu ubah dari segi timer forward, action speed ataupun timer action. Okay, atau mungkin anda boleh kata timer action je lah anda ubah supaya dapatkan kedudukan yang tepat pada lilin tersebut. Okay, so kemudian anda akan aktifkan fan dengan memanggil satu nama function iaitu fan activate. Kemudian akan buat pusingan ke kiri. Okay, so so maksudnya robot akan beralih kepada pandangan untuk ke arah F lah, ataupun F2 ni lah. Ok, so kita cuba untuk proses lepas padam dia akan ke kiri. Ok, so nampak kedudukan dia boleh kata di agak terbaik, ok lah. Ok, so anda perlu buat improvement lah untuk dapatkan kedudukan yang lebih baik. So anda perlu buat perubahan yang lebih baik daripada sekarang lah. Ok, so sambungan daripada situ anda boleh nampak yang kita akan buat pergerakan daripada daripada E4 pergi ke sini ataupun pergi berhadapan dengan simpang yang pertama dan pergi ke simpang kedua untuk kita pandang ke kanan. Ok, sebenarnya kalau siapa yang dah perasan, itu adalah proses yang sama yang kita buat pada kita punya blok. Yang maksudnya kita akan pergi kepada daripada tengah daripada awal tadi lilin yang nombor 3 pergi ke lilin nombor 2. So benda tu kita boleh duplicate saja. Okey. Okey, so kat sini boleh nampak kita akan copy ataupun kita akan duplicate saja daripada atas letakkan di bawah. Duplicate saja untuk simpang yang kedua. Okey, nampak ya? Okey, so nampak bila jumpa simpang pertama dia akan jalan ke depan. Bila jumpa simpang yang kedua dia akan ke kanan. Okay, kemudian kita akan aktifkan kipas. Okay, kita duplicate. Okay, jaga sebab dia kecil sangat dia mungkin tertindih. Okay, so kita letakkan fan activate. Okay, nampak. So kat sini kita nampak prosesnya akan membuatkan robot tu akan bergerak daripada sini pergi ke sini dan pandang ke kanan. Okay, faham ya? Okay, so kita boleh upload. Okay, so kita akan mulakan 1, 2, 3. Okay, kipas hidup. Kipas hidup. Okay, anda nampak gerakan ni akan pergi ke F2 dengan memandang lilin lah. So pastikan kedudukannya tepat pada lilin kerana kalau tak tepat nanti api tak padam. Okay, so apa perlu kita buat adalah kita akan turn kanan dan balik semula ke dalam gelanggang. Okay, so untuk permulaannya adalah anda perlu cuba ataupun dapatkan pergerakan ke kanan yang terbaik. Okay, so anda boleh gunakan blok daripada left at center. Anda copy dan anda copy untuk delay. Ok, kemudian kita tukarkan pergerakan ni kepada right at center. Ok, mana tadi kita gunakan left at center, sekarang ni kita gunakan right at center. Ok, jelas eh? Ok, so kita akan cuba yang dahulu, kita upload dan kita tengok macam mana hasil dia. Ok, nampak mungkin anda perlu perubahan sedikit kerana macam tak berapa bagus, tapi sebenarnya kedudukan ni dah dikira terbaik lah. Ok, so daripada sini anda mungkin perlu buat perubahan sikit ke ataupun anda nak tune supaya perfect pada kedudukan tengah sekali. Mungkin anda tambahkan lagi sedikit 340. Ok, so anda bercubalah untuk dapatkan yang terbaik. Ok, kemudian kita akan buat pergerakan iaitu pergi ke simpang pertama, simpang kedua dan simpang ketiga, dan kemudian simpang 4 adalah turn right ataupun kedudukan yang akan bergerakkan ataupun actionnya ke kanan. Ok, ok, so apa yang kita buat, kita boleh copy je daripada atas, daripada yang untuk jalan ke depan. Kita ambil yang ini, inilah jalan ke depan, kita duplicate dan inilah simpang pertama. Duplicate lagi untuk simpang kedua. Ok, abaikan yang ni ya, ni tak ada kaitan pun. Ok, simpang pertama, simpang kedua. Ok, saya duplicate lagi untuk simpang ketiga. Ok, simpang ketiga ni untuk jalan terus lah. Ok, kemudian ingat yang kita ada simpang 4 iaitu untuk pusingan ke kanan. So, anda boleh gunakan daripada blok yang dah dihasilkan lah. So, anda boleh duplicate yang ini iaitu right at center. Nampak ya, right at center. So, anda letakkan di bahagian sini.
Okey, so kat sini anda boleh gunakan yang ada ataupun anda boleh duplicate lah. Kalau ada sebarang perubahan yang perlu anda buat, anda perlu ubah lah dari segi time forward, action speed dan juga timer action. Okey, so apa boleh kita buat? Kita akan upload untuk lihatkan hasil yang telah diprogramkan. Okay, kita akan mulakan semula. 1, 2, 3. Okey, lilin 3. Lilin kedua. Lilin pertama. Kemudian pulang semula ke garisan sini. Okey, so nampak. So anda boleh ubah sedikit lah supaya dapatkan kedudukan yang terbaik. Okey, tapi ini kita dah okey dah. Okey, seterusnya anda akan buat pergerakan iaitu pergi ke simpang pertama, simpang kedua, simpang ketiga dan berhenti. Okey, soalnya anda boleh nampak lah cara pergerakan dia sangat simple dan anda boleh gunakan blok yang telah dia hasilkan lah. Okey, so dari sini kita boleh tengok, kita boleh panggilkan blok yang untuk forward iaitu di atas ni. Kita letakkan sebanyak 3 kali iaitu simpang pertama, simpang kedua dan simpang di dalam kotak kita tu jadikan simpang 3 dan robot akan berhenti. Okey, nampak ya? Sebenarnya simpang pertama, simpang kedua, simpang ketiga dan robot akan berhenti. So kita boleh upload. So inilah cubaan untuk coding yang full tanpa menggunakan API lagi lah. So kita akan cuba 1, 2, 3. Okey, lilin ketiga, lilin kedua, lilin pertama. Okey, bergerak dan pulang semula dan masuk dalam kotak dan berhenti dalam kotak. Okey, ini bermaksud kedudukan anda ataupun task untuk TXT anda telah lengkap. Okey, so kita akan cuba sekali lagi dengan menggunakan API. Okey, so kita akan ulang semula dengan adanya API pada lilin kita. Okey, so kita akan on kan. Rally break dahulu. Okey, pastikan kedudukan yang tepat, angle yang betul. So kita akan mulakan 1, 2, 3. Okey, lilin yang ketiga, lilin kedua, lilin pertama. Kemudian pulang semula ke dalam kotak kita. Okey, nampak ya? Sebenarnya robot perlu keluar daripada kotak untuk padangkan lilin, kemudian pulang semula dalam kotak kita. Okey, so anda dah nampak. Okey, so jangan lupa anda perlu pastikan, okey, jangan lupa save dahulu, tekan klik save. Saya klik LOF. Mungkin saya letak nombor TAC 2 1 ataupun complete. Okey, begini saya save dan saya letakkan di dalam folder yang saya khaskan iaitu saya letak simpan dia. Okey, so maknanya kita akan gunakan juga nanti, mungkin akan digunakan pakai pada task yang TSC3. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay guys, jangan lupa subscribe Mechabotic channel, tekan loceng dan like video-video kami. Syukran jazilan.